Luangkan sedikit masa hujung minggu anda bersama kami untuk pelbagai pengisian bermanfaat dan penuh informasi. Pastinya di Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Fitrah manusia pastinya menginginkan pasangan dan kehidupan yang sempurna. Namun hakikatnya setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam perhubungan, erti kesempurnaan adalah apabila pasangan saling melengkapi antara satu sama lain dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri. Sama-samalah kita belajar bersyukur dan menghargai orang di sekeliling kerana hati yang redha dengan segala ketentuannya mampu menerbitkan rasa ikhlas di jiwa dan tenang di hati dalam menjalani pahit manis kehidupan. Menarik di Nona minggu ini. Kita tak fikir panjang, kita terus kahwin je. Sampailah suami dah kena stroke dan dia terus tak boleh jalan. Masa tu kita baru rasa tersyabas. Saya akan sentiasa ada di sisi dia, dia syurga saya. Dia adalah ayah yang terbaik. Dia selalu cakap dengan saya, you boleh belajar apa yang you nak, you boleh kerja apa yang you nak, berlakon ke apa. But do not forget your education. Berlakon ni bukan senang, saya dah berlakon daripada saya kecil. Memang banyak benda yang kita kena sacrifice. Sebenarnya tanaman ni, once you dah ada momentum you, okay, dia dengan semula jadinya you akan ada rutin. Minggu ini, Nona bersiaran dari Kafe Kidot yang terletak di Teluk Panglima Garang, Selangor. Mula beroperasi pada tahun 2016, kafe ini mengetengahkan konsep dekorasi dengan suasana ala kolonial Eropah. Menyediakan 3 ruang berlainan yang diberi nama Kidot, Iram dan The Iram Hall, pelanggan boleh memilih lokasi masing-masing mengikut kesesuaian bagi menikmati hidangan sama ada berdua bersama pasangan atau keluarga maupun untuk kumpulan yang lebih besar. Kafe ini turut tular di media sosial sebagai lokasi menarik untuk bergambar. Menu yang disediakan juga enak dan sesuai dengan cita rasa pelanggan pelbagai peringkat umur. Semakin popular dalam kalangan peminat fashion tempatan, jenama yang ditubuhkan lebih 8 tahun ini telah berjaya melangkah ke peringkat antarabangsa. Berpandangan jauh dalam menghasilkan rekaan dengan potongan dan trend terkini, jenama loka bukan sahaja sesuai dijadikan sebagai pakaian rasmi atau casual, malah boleh digayakan ketika perayaan Aidilfitri yang bakal menjelang. Saksikan koleksi terbaru jenama ini dalam Lensa Gaya. Mempunyai peminatnya yang tersendiri, koleksi daripada jenama ini sesuai bagi golongan wanita yang ingin tampil anggun dan menawan namun masih mengekalkan gaya yang ringkas dan santai. Rekaan pakaian casual menjadi pilihan utama jenama ini. Potongan bajunya yang sesuai dengan bentuk badan wanita Asia mampu menarik minat ramai untuk menggayakan koleksi yang dihasilkan. Keselesaan kualiti, potongan baju dan pilihan print adalah main signature loka yang membuat customer tertarik. Selain itu, versatile baju-baju yang sesuai dan mudah digayakan di mana-mana sahaja, tak kira holidays, kerja dan formal events adalah satu penarik utama. Sememangnya koleksi adalah lain daripada yang lain, from sourcing material, reka bentuk, corak, pola baju, desain dan jahitan dibuat secara in-house.
Ini ialah signature dress kami iaitu Mia Wrap Dress dan boleh dikatakan customer favourite. Untuk koleksi kali ini, pattern batik dalam warna teal and red menjadi pilihan. Detail baju ini sangat feminin dengan puff sleeve dan panel wave. Jika dilihat di bahagian dalam ada tali untuk secure the dress together. Di bahagian luar pula ada adjustable belt yang memberi keselesaan dan boleh membuat si pemakai tapak langsing dan stylish. Selain itu, yang paling penting dress ini mudah digosok dan tidak mudah kedut. Jika dilihat, paisley shirt and pants nampak lebih simple and effortless. Tetapi di sebalik kaedah penghasilan rekaan ini agak rumit dan unik. Ini kerana setiap corak scarf print paisley pada kain dipotong satu persatu before they are pieced together. Corak-corak ini akan disusun secara teliti agar wanita yang memakainya akan nampak cantik from every angle. Apa yang menarik dengan koleksi Ava ini adalah perincian flap yang menutupi sebahagian daripada dada dan skirt yang labuh dengan gaides padat untuk efek flowy. Selain itu, pilihan warna untuk koleksi ini adalah warna yang agak terang sesuai untuk mereka yang gemarkan OOTD semasa percutian, tidak kira di luar bandar ataupun beach holiday. Memilih konsep sulaman untuk koleksi Aidilfitri, jenama ini turut memperkenalkan 3 jenis rekaan berbeza iaitu baju kurung peplum, baju kebarung dan baju kurung kedah. Kesemua rekaannya didatangkan dengan pelbagai padanan corak dan warna yang menarik. Selain selesa untuk digayakan ketika musim perayaan, rekaan dengan sentuhan potongan tradisional turun-temurun ini juga boleh digayakan untuk ke majlis atau acara rasmi maupun aktiviti santai. Untuk raya pula, saya banyak melihat history baju-baju tradisional. Kadang-kadang strong independent woman juga menjadi sumber inspirasi saya. Pemilihan fabrik memain peranan penting dalam rekaan lokal bagi memastikan keselesaan dan look yang sesuai. Kebanyakan orang berfikir selesa itu tidak boleh cantik, tapi itu tidak betul. Cantik dan selesa can go hand in hand. Contohnya koleksi raya tahun ini berkonsepkan kedua-dua klasik dan moden. Dimewahkan lagi dengan sulaman penuh. Revolusi industri fashion masa kini memberi peluang kepada individu terutamanya golongan wanita untuk sentiasa tampil yakin dan bergaya tanpa perlu menunggu hari atau acara istimewa. Dalam melayari bahtera rumah tangga, setiap pasangan suami isteri pasti melalui pelbagai dugaan yang menguji kesabaran, kebahagiaan dan kesetiaan satu sama lain. Bagi Auni Afiqah Muttalib, 33 tahun, keadaan dirinya yang kerdil bukanlah penghalang untuk dia menjaga suaminya, Norzam Iskandar Nur Idris, seorang pesakit muscular dystrophy dengan baik. Turut diuji dengan beberapa komplikasi kesihatan yang lain, Auni tetap tabah menguruskan suaminya dan rumah tangga dengan seluruh kudratnya. Hayati cerita cinta pasangan istimewa yang saling melengkapi ini dalam menjadikan kekurangan diri mereka sebagai sumber kekuatan untuk bangkit bersama. Allah bisa tegal biasa. Bagi kedua pasangan suami isteri ini, biar sesukar manapun ujian yang menimpa, mereka tetap tempuhinya bersama dengan sedaya upaya tanpa bergantung harap pada bantuan insan lain. Tidak pernah menyalahkan takdir, Auni reda dan menganggap setiap kekurangan sebagai ujian yang mampu mematangkan diri mereka. Kita tak fikir panjang, kita terus kahwin je. Sampailah suami dah kena stroke dan dia terus tak boleh jalan. Masa tu kita baru rasa tercabar sebab awal kahwin tu memang tak ada cabaran apa-apa sebab bagi kita sebab dia boleh berjalan.
masa dia boleh berjalan tu kita rasa macam tak ada apa pun yang mencabar pun, samalah macam orang normal. Walaupun dia OKU tapi dia boleh berjalan. Tapi cabaran tu selepas dia tak boleh berjalan lah. Selain perlu mendapatkan rawatan untuk diri sendiri, Auni turut menjaga suaminya, Nurzam, yang lumpuh akibat distrofi otot dan kecederaan saraf tunjang. Walaupun sukar, keadaan ini tidak pernah menghalangnya untuk berusaha mencari rezeki dengan bekerja dari rumah. Kedua-duanya, salah satunya masuk distrofi itu penyakit genetik. Tiada ubat. Doktor sarankan saya untuk buat senaman ringan. Kena banyak bergerak. Kalau tak, otot tu akan lemah. Dan untuk spinal cord injury pula, dia ada terlibat dengan urat saraf. Pun sama juga. Kena banyakkan bergerak. Tak boleh diam. Kalau tak, urat saraf semua akan mati. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Nurzam sentiasa bersedia untuk membantu dalam menguruskan keperluan isterinya yang juga seorang pesakit buah pinggang tahap akhir dan penghidap parah thyroid. Auni akui pada awalnya dia sukar untuk menerima segala yang menimpanya. Namun berkat doa, kesabaran dan dorongan daripada suami tercinta, dia kini lebih tabah dan tenang dalam meneruskan kehidupan. Dekat rumah tak ada apa sangat pun. Macam kalau suami, dia dari segi macam saya sakit, macam saya sakit kepala ke sakit kaki, dia akan tolong urut. Kan, macam saya lebih kepada ingatkan dia makan ubat lah. Sebab sejak dia stroke ni, dia macam banyak benda dia lupa. So macam kita kena ingatkan. Lepas tu macam biasalah, siapkan makan minum. Saya ringankan kerja-kerja je. Yang mana saya boleh bantu, saya akan bantu. Saya kata kalau dia perlu pergi ke dialisis, saya akan drive, saya akan bawa ke sana. Saya tunggu 4 jam, 5 jam dalam kereta sampai settle. Sering berkongsi momen indah bersama di laman media sosial, pasangan satis jiwa ini juga tidak terlepas daripada menerima komen dan kritikan orang ramai yang sentiasa mengikuti perkembangan mereka. Mula-mula kalau belakang tabir, secara realitinya memang sedih. Ada time saya menangis juga. Cakap, apa aku buat ya? Kenapa kena kecam juga? Kita rasa macam kita share tak ada benda yang macam buat orang sakit hati pun. Jadi saya ambil untuk biar sekali lalu je. Sepintas lalu je kecaman tu. Jadi bagi saya sekarang ni, saya lebih fokus untuk saya berjaya dengan hidup saya. Fokus pada kesihatan kami berdua. Lepas tu kecaman tu biarlah. Kecaman tu dia tak bagi kita apa-apa pun sebenarnya. Paling tak kita baca sakit hati. Bagi saya, misal kata kalau ada orang-orang negatif, saya akan tegur. Tak payahlah kita layan pada perkara-perkara negatif, kita hanya positif saja. Mana yang negatif ke apa, kita tolak tepi, tutup buku. Kalau blok, kita blok lah. Buat apa kita nak sakitkan hati, sedangkan kita boleh cari benda lebih baik. Jadi untuk kita jadi lebih baik, kita sekat benda yang tak baik. InsyaAllah kita akan jadi baiklah. Sebagai seorang isteri, Auni perlu kuat untuk melawan penyakitnya demi kebahagiaan insan yang tersayang. Membantu suami dalam mengharungi cabaran dan dalam masa yang sama turut berdepan dengan ujian tersendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Namun dengan sokongan kedua belah keluarga, Auni percaya membuktikan bahawa kekurangan mereka bukanlah penamat segalanya. Mula-mula kita rasa macam kita compare dengan kehidupan orang lain yang normal. Awalnya kita compare, tapi bila kita cuba untuk kuat, sebab kuat ni kita tak boleh minta orang kuatkan kita. Kita kena bangkit sendiri untuk kita jadi kuat. Jadi saya kuatkan diri saya untuk terus ada di sisi suami, sebab saya pernah tengok dia down sangat-sangat sebab tak ada orang support. Sebab masa dia kena stroke tu, dia down, saya pun down. Jadi tak ada orang yang kuatkan kami. Jadi saya cakap kalau dia terus down, maybe dia sampai macam tu je lah. Jadi saya yang kena kuat sebab mungkin juga saya diuji dari kecil. Jadi kekuatan tu sentiasa ada. Saya macam stres ke, depress ke,
dia bangkit balik. Saya cepat down tapi saya cepat bangkit. Jadi di situ saya terus bagi moral support kalau dia down, sebab dia pun kadang-kadang dia ada juga macam compare dengan orang lain kan. Tapi saya akan sentiasa ada di sisi dia sebab bagi saya dia suami. Dia syurga saya. Kita macam raikan je kekurangan dia. Macam mana dia boleh terima saya. Saya yang kadang-kadang jadi tak betul sebab saya ada masalah hormon yang kadang-kadang boleh tiba-tiba happy, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah. Kalau dia boleh bertahan, takkan saya tak boleh kan? So saya sejenis yang raikan je kekurangan dengan kelebihan orang lain. Tidak pernah kenal erti lelah, wanita cekal ini tidak mahu menjadikan keadaan dirinya sebagai alasan untuk dia meraih simpati tanpa berusaha terlebih dahulu. Berbekalkan pengalaman yang ada, Auni kini aktif sebagai perunding kecantikan secara dalam talian. Inilah hobi yang dilakukan oleh Puan Auni yang kini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi mereka. Terbuktilah hujan bukan halangan buat dua pasangan ini untuk mengecap kebahagiaan. Sebaliknya, kekurangan yang ada pada mereka ini melengkapi mereka berdua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menerima saya sebagai seorang suami. Usah payah, pahit getih. Terima kasih kerana hadir pada saya. Saya supaya kami terus sihat, terus support each other. Sebab dia kekuatan saya kekuatan dia. Kita doa tahu nanti kita sehidup, semati sama-sama, mati sama-sama. So tak payah fikir kalau dia tak ada aku sedih, aku tak ada dia sedih. Kita macam sampai tahap macam tu tau. Dan kita berjayalah secara keseluruhannya. Semoga kisah cerita cinta pasangan istimewa ini mampu menjadi inspirasi buat semua dalam mengharungi apa jua ujian yang mendatang. Memanfaatkan waktu terluang ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lalu, pasangan suami isteri ini mula menjadikan aktiviti mendekorasi kediaman dengan pelbagai jenis tumbuhan sebagai hobi sampingan mereka. Selain ingin mewujudkan suasana tenang dan nyaman, pemilik kediaman ini juga gemar mengumpul koleksi tanaman pokok yang unik seperti pokok hutan tanduk rusa sebagai hiasan. Nur Hazlina Muhammad Hazir berkongsi tip penjagaan tanaman hijau untuk inspirasi dekorasi kediaman dan landscape anda. Cetusan idea untuk mengumpul tanaman hijau ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu menjadikan Hazlina dan suami Syamli Rushdi semakin jatuh cinta terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Mula mengumpul variasi tumbuhan yang unik seperti pokok tanduk rusa, hampir setiap ruang dan lanskap kediaman menjadi tempat untuk suami isteri ini menzahirkan minat mereka. Beginning of hal ehwal pokok kat rumah ni, actually we all started dengan cactus. Kenapa cactus? Sebab cactus dia low maintenance and then dia payah nak mati. Because dulu I memang beli pokok mati. So I guess pokok tu sebenarnya dia tak sesuai and probably the location pun I tak macam research sangat, so dia tak berapa sesuai untuk pokok tu. So dia excited lebih and the excitement tu start to datang and then that's how kita orang grow the collection. So from growing cactus collection, dia move on into pokok aeroids. Lepas tu from there kita orang start collect pokok staghorn pula. Masa zaman MCO, isteri masa tu dia kan ada pokok dia, pokok aeroids dia lah, pokok hutan dia lah. So I pun macam nak juga something untuk jaga. So bila terjumpa tanduk rusa ni, and then I look check lah, macam tanduk rusa ni bukan takat 2-3 spesies saja. Pokok tanduk rusa atau staghorn fen merupakan tumbuhan paku pakis yang membiak melalui spora dan pecahan anak. Mempunyai lebih daripada 17 spesies di seluruh dunia, pokok ini mempunyai bentuk daun yang unik seperti tanduk rusa. Ia juga sangat sesuai dijadikan sebagai tanaman hiasan. Tanduk rusa ni yang best ni sebab dia tak perlukan soil.
dia adalah jenis pokok epiphyte. Dia sama kategori lebih kurang macam orchid, which is dia tak payah pakai tanah. Dia just nak dia lekat and makanan atau minuman dia adalah just air dengan matahari saja. Dia just cuma perlukan pokok yang jenis nak melekat pada pokok asal dia. So kalau kita tengok, kalau sebab kita nak jaga, kita nak cultivate dia, kita kalau tak ada pokok kat rumah, kita gantikan dia dengan frame kayu. Terinspirasi daripada gaya hidup ketika menetap di luar negara, Hazlina bijak mengolah perabot dan barangan terpakai menjadi dekorasi kediamannya. Bukan sahaja dapat menjimatkan kos, malah susun atur yang dibuat mampu memberikan sentuhan peribadi yang sangat bermakna. Sebenarnya kalau you all nak start, especially for those yang ada rumah baru, I mula dengan nak pindah rumah baru tapi tak ada bajet. Okay? So bila tak ada bajet, I pun macam mulalah mak yang yang nak pakai lagi ke? Kalau tak nak, I nak. Dia pun okey ambil. Lepas tu pergi pula rumah uncle lagi satu, kata ada tak apa-apa yang you all tak nak pakai dah. So kutip lagi. Dari situ you dapatlah you punya look yang macam thrifted look or rustic look, which is baru tak baru macam itulah. Bila kita nak create rumah yang macam homey and cozy ni, I rasa adding the plants memang elok sangatlah, dia macam sesuai. You know? And cara you nak add plants tu pun you kena fikir, you kena pilih you punya pokok. Okay? Pokok-pokok yang I suka ialah banyak pokok-pokok kecil. Pokok kecil dia senang nak jaga, senang nak maintain. And then cara you pilih pokok you pun, you kena ada yang tinggi, you kena ada yang lebar, you kena ada daun halus, you kena ada, you know, a lot of contrast in your plant selection tu sebenarnya, untuk make sure dia punya combination tu bila you susun kena dengan rumah you. Menghias sudut-sudut kediaman dengan tanaman hijau mampu menaikkan lagi seri dan mewujudkan suasana tenang buat penghuninya. Namun, penjagaan yang rapi harus dipraktikkan agar tanaman yang ada terus kekal subur dan tidak terdedah kepada serangga perosak. Sebenarnya, tanaman ni, once you dah ada momentum you, okay, dia dengan semula jadinya, you akan ada rutin. Pokok ni kalau dia dah start merimbun banyak macam ni, tak susah nak maintain. Cuma you kena tengok, monitor, oh kalau ada daun kuning, you kerat-kerat sikit and then susun-susun sikit. It's more of like menyusun dan propagating. Kalau ada certain bugs baru nak grow, you cepat-cepat buat pest control punya ni. Ada juga yang tips from mak-mak yang guna air sabun, bawang putih. Tapi bila you punya rumah dah macam big scale macam ni, okay, this is where sometimes you kena macam let go. Berbudi kepada tanah, lambat laun pasti mendapat hasilnya. Tanaman pokok hiasan bukan sekadar pelengkap gaya dekorasi, malah ia juga memberi kesan yang baik seperti dapat menenangkan jiwa daripada tekanan persekitaran. Itu sahaja. Terima kasih. Memulakan langkah dalam dunia hiburan seawal usia 9 tahun, selebriti pilihan Nona minggu ini merupakan antara anak seni yang berpengalaman luas dan matang dalam berkarya. Sentiasa berani dan terbuka untuk mencuba sesuatu yang baharu, pelakon dan penyanyi yang terkenal dengan single Aku Tak Percaya Cinta ini kini melebarkan sayapnya dalam bidang pengarahan, penerbitan dan keusahawanan. Ikuti pengalaman dan perkembangan terbaharu ibu kepada 2 orang cahaya mata ini, Liana Jasmine, dalam merencana perjalanan kerjaya seninya. Hey, 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 aku tak percaya cinta. Aku tak percaya cinta. Aku tak percaya CINTA.
Susunan lirik dan muzik yang dekat dengan hati pendengar, terutama peminatnya, menjadikan lagu hits dendangan Liana Jasmine atau Nana masih menjadi siulan ramai. Mula terlibat dalam bidang lakonan ketika masih di bangku sekolah, Nana sentiasa mencari peluang untuk menimba ilmu daripada pelakon yang lebih berpengalaman. Basically, I punya perjalanan, I think dah more than nearly 25 years and more maybe, sebab I started when I was 9 years old. Kerjaya pertama I umur 9 tahun, I jadi pelakon kanak-kanak dalam cerita Azmi Haji Nawawi, apa tajuk dia? Si Lembik. I rasa macam memang daripada kecil kalau my mom always tell me that I ni macam suka menari lah, menyanyi lah, berlakon. And then my sister yang who is also my partner right now, my producer, Adriana. So, dia lah yang cakap, Mam, I rasa macam kita patutlah hantar Nana ni pergi casting ke. Dia ni macam suka sangat berlakon kan. So, kita pun pergi casting. Dan pergi casting dah berlakon tu. Dan I rasa along the way tu, masa I berlakon lepas 9 tahun, 10 tahun ni, masa I berlakon filem tu, I rasa macam, kalau aku dalam industri ni, aku bukan hanya jadi seorang pelakon. Aku nak jadi lebih daripada itu. Sentiasa memberi yang terbaik dalam setiap karya yang dipersembahkan. Tidak hairanlah dia diangkat sebagai pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-22 menerusi filem Papa Dom. Saya setiap hari bersyukur kerana saya dapat buat benda yang saya suka. Saya tak boleh imagine kerja dalam office ataupun kerja benda-benda lain. Sebab jadi saya selalu saya bangun, saya selalu rasa ini sangat benda yang terbaik. Kerana you suka, that is passion dan you dapat meluahkan perasaan you. Saya rasa bukan semua orang dapat benda ni dan saya sangat bersyukur. Perjalanan sebagai seorang anak seni yang berpengalaman menjadikan dia lebih berani untuk mencuba sesuatu yang baru dan ingin mencabar kemampuan dirinya sendiri. Berbekalkan ilmu yang ada, Nana kini mengembangkan bakatnya dalam bidang pengarahan pula. Okey, abang tu jerit ya, betul macam tu Perjalanan tu of course lah ada yang manis, ada yang best, tapi alhamdulillah the final path for me adalah this is what I'm doing right now is to be a maker. Dulu saya berlakon, saya menyanyi, tapi sekarang kini saya adalah maker. Iaitu saya memberi cerita saya kepada penonton, saya menceritakan apa yang saya inginkan sampaikan. So saya rasa benda tu adalah path yang paling sebenarnya memang saya idamkan daripada dulu to actually make good qualities and make nice drama for TV. Bagi Nana, kejayaan seorang pelakon diukur melalui cara menghayati dan membawa sesuatu watak yang diberikan. Cabaran masa jadi pelakon lain dengan mengarah sekarang lain. So kalau saya bercerita, first masa berlakon dulu awal-awal, cabaran dia mostly untuk menghidupkan sesebuah karakter lah. Untuk dikenali dengan bakat yang bagus. Untuk pergi ke set dan orang macam betul-betul appreciate apa yang you buat kan. Untuk juga bila orang tengok you berlakon, benda tu macam sampai ke hati. So saya rasa cabaran itulah cabaran sebagai seorang pelakon masa I berlakon dulu. Ibu kepada dua orang cahaya mata ini juga sangat bersyukur kerana dikurniakan keluarga yang sentiasa memahami minat dan kerjayanya. Menjadikan kejayaan bapa sebagai sumber inspirasi, Nana nekat untuk melangkah lebih jauh. Dia ni, bapa saya ni, dulu dia orang susah. Maksudnya dulu dia anak penuri getah. Dia duduk rumah kampung, rumah kayu. Dia makan tak pernah cukup. Maksudnya kalau ikan tu dulu dia makan, dia kena bahagi 3. Satu batang ikan tu, kita makan satu, kadang tak habis pun kita buang ke masuk tong sampah. Dulu dia kena bahagi 3. Adik-beradik dia ramai. So, kisah kehidupan dia, macam mana dia belajar pandai-pandai sungguh-sungguh sebab dalam jiwa dia, dalam hati dia, dia kata dia nak keluar daripada kampung ni. Kesusahan tu membawa kepada kehebatan diri dia untuk menjadi seorang entrepreneur yang sangat berjaya. Di mana saya selalu rasa macam saya takkan dapat belajar daripada orang lain kecuali dia. And he is the best father. Dia adalah ayah yang terbaik. Dia adalah ayah yang terhebat sebab dia selalu cakap dengan saya, you boleh belajar apa yang you nak, you boleh kerja apa yang you nak, berlakon ke apa, but do not forget your education. Di mana dia sanggup hantar saya ke New York dan berhabis beratus ribu untuk mendapat CJ belajar di New York Film Academy. Dan saya rasa itu bukan calang-calang orang nak bagi kat saya kan. Dan saya rasa
benda-benda ilmu yang ayah saya turunkan kepada saya, kod-kod untuk menjadi orang yang berjaya itu yang saya pegang sampai ke hari ini untuk still berada dalam industri, still buat bisnes. Because this is a show business kan. Sebenarnya tali rafia tu dia kena ikat daripada atas badan baru cantik tau. Yang ni macam diikat perut tau. Pengalaman sebagai pelakon memberikan kelebihan kepada Nana untuk lebih memahami bidang pengarahan drama dan filem. Terbaru, Nana sedang sibuk mengarah naskah terbitan syarikatnya, Mermaid Studio. Drama Alice Kampung Baru turut dibarisi oleh ramai pelakon hebat dan berbakat. Kenal Nana lama masa kita berlakon dalam satu filem bersama dalam tahun 2010 saya rasa. So dalam filem itu dia berlakon sebagai adik saya. So relationship kita semenjak filem itu memang macam kakak dengan adik dah. So bila dan after that a few more projects pun kita ada bekerja bersama. So bagi saya masuk set ni saya rasa selesa sangat sebab saya memang dah kenal perangai Nana. Yang saya suka dia ni laju. Dia laju, dia disiplin, dia dah ada proses dia. So I enjoy sebab bila kita nak berlakon dalam sebuah siri yang 20 episod, kita tak nak macam mengambil masa yang terlalu banyak. Jadi bagi Nana, dia seorang yang laju. Mungkin sebab dia pengalaman dia sebagai seorang pelakon pun menolong untuk dia melajukan proses ataupun penggambaran. Okay, so I rasa kalau kebanyakan pelakon-pelakon baru yang ingin menjadi pelakon, you harus tahu benda ni kan. Bukan masuk kerana untuk glamour, bukan masuk untuk just sekadar berlakon, tapi buatlah dengan bersungguh-sungguhnya. Baca skrip kan, cuba ingin belajar, boleh tengok dalam YouTube. Sekarang semua benda pun ada dalam YouTube. Actually kan kelas acting pun ada dalam YouTube, you know. Semua pelakon-pelakon kat luar sana. Sebab berlakon ni bukan senang, saya dah berlakon daripada saya kecil. Memang banyak benda yang kita kena sacrifice untuk menjadi seorang pelakon. Semangat juang yang tinggi dan kesungguhan Nana untuk sentiasa memberikan yang terbaik kepada peminat sewajarnya menjadi inspirasi buat mereka yang ingin mengejar cita-cita sebagai anak seni yang berjaya. Semoga setiap naskah yang mendapat sentuhan kreatif Liana Jasmine terus mewarnai dunia seni baik dari dalam dan luar negara. Di musim cuti persekolahan begini, pasti ramai ibu-ibu yang pening memikirkan menu kudapan yang enak untuk menambah selera anak-anak di rumah. Kali ini, apa kata anda cuba resepi ringkas dan popular dari Sabah iaitu kuih cempiang. Kuih tradisional dari negeri di bawah Bayu ini turut sesuai dihidangkan sebagai menu sarapan pagi. Zuraida Ahmad akan berkongsi cara penyediaannya dalam segmen Air Tangan. Lebih mesra disapa Juju, suri rumah yang gemar mengisi masa lapangnya dengan berkongsi pelbagai jenis resepi pastry di laman media sosial, bakal berkongsi cara penyediaan menu dari negeri kelahirannya, Sabah. Hai, Assalamualaikum semua penonton Nana. Hari ini saya mau kasih sedia sejenis kuih yang terkenal di Sabah iaitu kuih cempiang. Kalau kamu mau rasa keunikan dan kesedapan kuih cempiang ni kan, jom tengok saya buat. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk penyediaan kuih cempiang ialah tepung gandum, mentega, gula kasta, garam, serbuk kayu manis, gula, yeast, kicap, serbuk penaik dan pelembut dough. Langkah pertama, masukkan sedikit air ke dalam pengadun dan seterusnya masukkan pula mentega. Kemudian, masukkan juga pelembut dough, sedikit garam dan tepung gandum. Tunggu seketika sehingga bahan dalam adunan yang digaul tadi sebati dan membentuk dough. Okey, jadi sekarang ni saya mau buat dia punya inti pula. Sebenarnya ini yang menjadikan kuih ni unik atau special sebab kita ada dia punya inti serbuk kayu manis. Mula kita masukkan gula kastor, serbuk kayu manis. Okey, yang ni saya masukkan kicap. Kalau guna kicap, warna dia akan naik lagi. Okay.
Kita campurkan sikit-sikit. Okey, kita bancuh sampai dia menjadi paste. Okey, agak-agak macam gini ni sudah okey. Nanti supaya kita senang sapu di atas kita punya dough. Okey, kita punya dough pun sudah siap. Jadi kita boleh keluarkan daripada kita punya mixer tadi. Tapi kan sebelum kita keluarkan, kita kena tabur dulu tepung atas kita punya alas supaya kita punya dough tu tidak melekat. Okey. Okey, kita letak atas kita punya alas. Seterusnya, sapukan inti yang telah disediakan tadi ke atas permukaan dough. Kemudian, gulung dough bersama inti tersebut sehingga ke bahagian hujung. Untuk memotong gulungan dough, gunakan benang kerana ia lebih mudah dan elok serta dapat menghasilkan saiz dough yang hampir sama. Dough yang siap dipotong boleh diletakkan secara berasingan di atas kertas bagi memudahkan proses menggoreng. Hai, sudah siap kita punya dough ni kembang. Sudah boleh siap digoreng. Okay, tapi kan sebelum tu saya mau cerita dulu. Kalau kamu mau tahu dough kamu tu sudah sedia untuk digoreng, kamu tekan sikit kamu punya dough tu macam ni. Kalau dia sudah melantun ataupun kembali ke bentuk asal tu maknanya sudah boleh digoreng. Okey, jom sekarang kita mula goreng kita punya dough cempiang. Okey, buka api. Sebiji, kita letak aja begitu. Senang kan kalau kita guna kertas ni? Jadi kalau buat donat pun boleh guna cara ni juga. Senang. Masukkan sekali dengan kertas ni, dia tidak akan melekat. Api ni sederhana saja ya. Kita biarkan dulu masak dekat sebelah, baru kita pusingkan. Kita jangan pusing banyak kali sebab nanti dough tu akan meresap lebih banyak minyak dan kuih kita akan jadi berminyak. Jadi kita biarkan masak sebelah dulu bagi dia punya kulit tu bertukar warna menjadi coklat gelap, baru kita pusing dekat sebelah lagi. Kita punya cempiang sudah siap, boleh kita angkat ya. Kita tengok ni. Cantik kan pusaran dia tu bulat. Okey. Kita punya kuih sudah siap, semuanya digoreng. Sekarang kita boleh hidang makan dengan family. Semua penonton jangan lupa untuk cuba resepi ni tau. Selamat mencuba. Bagi ibu-ibu yang ingin mencari resepi kudapan atau sarapan untuk anak-anak di musim cuti sekolah, anda bolehlah mencuba menu yang mudah dan ringkas ini. Terletak di kaki Gunung Nuang, Janda Baik Pahang dan hanya mengambil masa kira-kira 40 minit dari ibu kota Kuala Lumpur, menjadikan lokasi ini antara percutian yang ideal bagi anda yang ingin menikmati keindahan alam semula jadi. Berkonsepkan glamping, kemah penginapan di Canopy Villa Nuang ini disediakan mengikut susunan estetik minimalis. Sambil meluangkan masa bersama yang tersayang, anda juga boleh melakukan pelbagai aktiviti riadah seperti mandi sungai dan berbasikal di kawasan sekitar. Kicauan unggas dan bunyi aliran sungai menjadi elemen sempurna bagi mereka yang mahukan ketenangan, merehatkan minda dan jauh seketika daripada keriuhan kota. Canopy Villa ada 3 site. Canopy Villa Glamping Park adalah kita punya site yang pertama, berkeluasan 8 ekar. Di sana ada 30 kemah. Pelbagai jenis tent lah kita ada, macam bell tent, superior tent. Ini adalah Canopy Villa Nuang Hill. Kita punya site yang terbaru di starting point Gunung Nuang lah. Berkonsepkan superior tent.
Basically, tapak yang kita ada di Janda Baik ini adalah ditawarkan oleh tuan tanah. So, kita bekerjasama dengan tuan tanah. So, bila saya datang, saya tengok site ini, saya rasa sangat sesuai untuk buka glamping site sebab kita berdekatan dengan sungai. Site ini berkeluasan 2 ekar. So, kita plan untuk ada 13 kemah keseluruhannya. Tapi, phase pertama tu kita buka dengan 5 kemah dahulu. Percutian perkemahan ini menjanjikan penginapan yang selesa dan pengalaman berbeza sesuai buat sekeluarga maupun untuk perjumpaan sahabat pada hujung minggu. Dalam kemah ni kita boleh masuk 6 orang hingga 7 orang dan kami attach sekali dengan toilet private and pantry. Kita dah provide, ada fridge, ada induction cooker, and then kettle, water filter, pot. Kalau nak datang Canopy Villa ni tak payah bawa barang-barang macam dapur ke, periuk ke, semua kita dah attach sekali, just datang bawa makanan saja. Tiada apa yang lebih menggembirakan buat anak-anak kecil ini selain dapat meluangkan masa bersama ibu bapa terutamanya ketika musim cuti sekolah. Memang produk glamping ni sekarang ni di Malaysia sangat banyak. Tapi apa yang kita cuba memberikan kepuasan kepada pelanggan. So kita cuba provide tiap-tiap kemah ni ada pantry. Maknanya dia ada small kitchen untuk kalau macam keluarga datang nak lepak, masak, light cooking. Macam camping tapi dia glamour sikit lah. So kalau dia nak buat light cooking, boleh buat dekat belakang kemah sendiri. Semua ni private, maknanya dia tak share dengan sesiapa. So saya rasa keselesaan yang kita cuba nak bagilah kepada kita punya guest. Harga penginapan bukan menjadi ukuran jika dibandingkan dengan pengalaman bermakna bersama keluarga tercinta. So bila datang sini, check-in sini, first kali kita provide breakfast. So breakfast included. Selain daripada tu, aktiviti-aktiviti kat sini semua memang in-house. Maknanya you tak payah ada additional charges lah kalau you nak main pingpong, mahjong, carom, bicycles, memanah. So kita cuba memperbanyakkan aktiviti in-house yang tidak perlu dibayar. Semua ni adalah sharing punya basis. Lupakan seketika gadget yang ada. Berasimilasi dengan alam sambil beriadah adalah solusi yang baik untuk merawat jiwa. Lokasi ini turut mengalu-alukan kumpulan yang ingin menjalankan latihan syarikat di kawasan percutian. Di sini juga ada menyediakan dapur yang lebih luas dengan pelbagai kelengkapan. Pastinya, tetamu berskala besar lebih meriah kerana dapat menyediakan makanan bersama-sama. Ada 2 aktiviti yang kalau orang datang sini orang mesti buat, iaitu barbecue. Kita sediakan semua fasilitis barbecue termasuk barbecue pit, arang, cutleries, meja, kursi, gazebo semua sekali. So, guest hanya bawa makanan. Makanan sebab setiap kemah pun kita sediakan fridge iaitu peti ais, so dia boleh simpan barang makanan dia dekat situ juga. Kalau kata dia ambil barbecue package, kita akan sediakan semua ikut timing dia. Bila dia ready, dia boleh gunakanlah fasilitis barbecue. Tetamu yang memerlukan perkhidmatan BBQ di tapak khas ini dikenakan bayaran tambahan sebanyak RM100 untuk setiap sesi. Kelebihannya dekat Nuang Hill ni adalah kita ada sungai yang sangat bersih, aktivitinya menarik, cuaca yang sangat sejuk pada malam hari. And then, kalau musim durian pula, kalau durian gugur, guest akan boleh kutip makan secara free. Bagi sesiapa yang nak buat aktiviti hiking, kita ada 2 tempat yang menarik iaitu air terjun Ulu Tampit dan air terjun Gunung Nuang. Sungai salah satu attraction yang saya rasa sangat baiklah untuk site glamping park. Kita akan cuba fokus untuk memperbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti in-house, maknanya yang tak berbayar kepada pelanggan kita. Berada di sini adalah satu pengalaman yang menarik untuk dibawa pulang sebagai kenangan yang indah dalam diary percutian anda. Tertarung kaki boleh diinai, tertarung hati susah ubatnya. Tersadung kaki boleh dibelai, tersinggung hati susah pujuknya. Dalam menjaga keharmonian dalam sesuatu hubungan, perkara utama yang perlu dititik beratkan adalah penjagaan lisan ketika berkomunikasi. Fikirkan dahulu baik dan buruknya ketika melontarkan kata-kata walaupun hanya memberikan pendapat dalam media sosial. Kerana telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya.
Baiklah, sebelum melabuhkan tirai, terima kasih sekali lagi kepada Cafe Kidot kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Semoga perkongsian kami hari ini memberi manfaat dan inspirasi buat anda semua. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Kami alu-alukan sebarang komen, pendapat dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran